Sementara menunggu air ini masak, kita sekarang ni cikgu nak tarik perhatian murid kepada air sebatu. Air sebatu ialah dalam bentuk pepejal. Air batu ialah pepejal. Jadi kita akan biarkan ya pada suhu bilik selama lebih kurang 10 minit. Kita lihat apakah yang akan berlaku kepada air batu tersebut. Okey, murid-murid, yang ini kita masukkan dua ketulan pepejal, iaitu ais batu. Ais batu adalah bentuk pepejal. Kalau tadi kita lihat tiada air, tetapi kalau kita nampak pada dalam mangkuk sejak ini, ais batu telah cair menjadi air. Kita lihat ada air di sini. Ini kita panggil proses peleburan, di mana air batu pepejal telah kebanyakannya bertukar menjadi cecair. Pepejal bertukar kepada cecair, ini kita panggil proses peleburan. Ketika proses peleburan, air batu dalam bentuk pepejal menerima haba dari sekeliling. Apabila air batu menerima haba, ia akan melebur ataupun mencair menjadi cecair. Jadi ini kita panggil proses peleburan, pepejal kepada cecair. Okey, sekarang ni untuk eksperimen seterusnya, cikgu akan titiskan 2 titisan air pada mangkuk sejat ini ya. 1, 2 ya. Saya telah masukkan 2 titis air dan saya akan jemurkannya di bawah cahaya matahari selama 2 minit. Okey, selepas 10 minit kita akan perhatikan keadaan air yang saya titiskan sebanyak 2 titis dalam mangkuk sejat ini. Selepas 10 minit dijemur di bawah matahari, kelihatan hanya sedikit saja air yang masih tinggal. Air yang telah dititiskan ni kebanyakannya telah tersejat ke udara menjadi wap air. Proses air bertukar kepada wap air kita panggil proses penyejatan. Jadi ketika proses penyejatan, air menerima haba di sekeliling ya, sebab di sekeliling kita ada haba. Apabila ia menerima haba, ia akan tersejat. Air menjadi wap air lalu naik ke atas. Oleh itu kita lihat air dalam mangkuk sejat semakin berkurangan dan akhirnya kering. Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5. Hari ini kita akan pergi pada satu lagi eksperimen yang amat penting ya, tentang perubahan keadaan jirim air. Kalau murid lihat dalam bika ini berisi 150 ml air ya, cecair. Ianya masih dalam bentuk cecair. Hari ini kita akan lihat apakah berlaku kepada air ini bila ia menerima haba. Kerana api peluru bansen itu merupakan mengeluarkan haba. Jadi kita akan panaskan ya, dan kita akan lihat apa yang berlaku ya, apa yang berlaku kepada cecair ini. Kita biarkan ia panas ya. Okey murid-murid, mari kita perhatikan keadaan air selepas dipanaskan lebih kurang 10 minit. Kita lihat di sini buih-buih. Buih-buih sini ialah sebenarnya wap air, iaitu gas. Air ini selepas dipanaskan 10 minit, ia menerima haba daripada api peluru bansen. Apabila ia menerima haba, ia akan mengeluarkan wap air. Air bertukar menjadi wap air dan naik ke atas. Dan kita lihat juga ya, sebelum ni isi padu air ialah 150 ml, tetapi dia telah berkurangan menjadi 145 ml kerana kebanyakan air ya, cecair telah bertukar menjadi wap air dan naik atas ya. Proses ini, pertukaran daripada air ataupun cecair kepada wap air ataupun gas, ialah proses pendidihan. Saya rasa murid-murid biasa lihat proses pendidihan di rumah bila kita masak air ya. Ibu bawa masak air. Bila ibu bawa masak air itu akan mendidih ya. Air itu akan menjadi wap air. Kalau kita biarkan cerik itu mendidih lama, air itu akan kering
kerana air semuanya telah bertukar menjadi wap air. Jadi saya ulang semula, ini ialah proses penyedihan di mana apabila air menerima haba daripada penunggu Bunsen, air atau cecair bertukar menjadi wap air iaitu gas. Ini dinamakan proses pendidihan. Murid-murid, kali ini kita akan melihat satu lagi proses yang baru, iaitu proses di mana kita lihat di sini ketika penyedihan wap air terhasil. Kita akan melihat apa yang berlaku kepada wap air bila kita letakkan jubin putih. Jubin ini sejuk kita letakkan pada bikar yang mengandungi air yang telah dididihkan. Kita biarkan beberapa ketika dan kita lihat hasilnya. Kita biarkan, kemudian saya akan angkat bikar ni dan kita tengok apa yang terhasil pada, kita akan angkat jubin ni, kita akan tengok apa yang terhasil pada jubin putih ini. Okey murid-murid, selepas beberapa ketika jubin putih diletakkan di atas bikar yang mendidih, saya akan angkat jubin putih ini dan kita lihat apa yang ada pada jubin putih ini. Okey, nampak? Kita lihat pada jubin putih ini ada titisan air. Maknanya tadi wap air itu apabila terkena jubin putih, jubin sejuk, ia akan bertukar kembali menjadi secair. Kita lihat bertukar menjadi secair. Proses ini dipanggil proses kondensasi. Proses kondensasi ialah proses di mana wap air itu gas bertukar kembali menjadi secair ataupun air. Proses kondensasi ini boleh kita lihat pada pembentukan embun pada waktu subuh. Kerana pada waktu subuh cuaca sejuk. Jadi apabila wap air terkena pada permukaan daun yang sejuk, maka akan terbentuklah embun. Ataupun kita berada dalam kereta, pakai cermin mata, kemudian kita keluar dan kita lihat cermin mata kita berkabut. Bila kita sentuh kantar pada cermin mata, kelihatan air pada cermin mata. Itu adalah contoh proses kondensasi. Sekian murid.